Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kawan-kawan yang belum Muslim. Tak payah angkat tangan, tetapi muhasabah sendiri. Think for yourself. Berapa ramaikah di kalangan kawan-kawan kita yang masih belum Muslim itu yang pernah kita waman asanu qaulan mimman da'a ilallah? Berapa ramaikah di kalangan mereka itu yang telah kita cerita dengan mereka tentang Islam, yang telah kita ajak mereka untuk masuk Islam, yang telah kita bagi tahu mereka tentang Islam, yang telah kita bagi kepada mereka risalah berkaitan dengan Islam, yang telah kita berikan hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan, yang telah kita berikan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu, bahasa English, bahasa Cina kepada mereka untuk mereka kenal siapa pencipta mereka. Tak payah angkat tangan. We know who we are and we know what we have done. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut kajian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Osman Chua di dalam buku kecilnya yang bertajuk Preaching to the Non-Muslim Chinese in Malaysia, halaman 62, dia ada buat satu kaji selidik, dan kaji selidik dia ada banyak result, tetapi saya nak fokus kepada satu result. Resultnya ialah dia mengatakan hasil kaji selidiknya mendapati 90% responden Cina yang bukan Muslim mengatakan mereka ada kenalan, sahabat, rakan perniagaan, jiran, rakan sekerja, rakan sekolah yang beragama Islam, seperti tuan-tuan dan puan-puan dan saya. Dan mereka kata, tetapi tiada seorang pun kawan mereka yang beragama Islam ini pernah memberitahu kepada mereka tentang apa itu Islam. Now, 90%. Itu kaji selidik dia. Profesor Dr. Osman Chua, bekas pensyarah di UIA Gombak. Tuan-tuan dan puan-puan, 90% Muslim, kalau ikut kajian dia, based on kajian dia, kajian akademik, 90% orang Islam tak berdakwah. Meaning, we don't do our job. Dan sebab itu, nothing to be proud of, that is not a surprise pun. Jikalau hari ini umat Islam tak nampak seperti umat yang terbaik, because yang pertama dah tak buat dah, tak pergi mengajak kepada yang makruf. Dan again, kita ni ada satu problem, sorry to say, dan saya nak point out problem itu, sebab I think it's time untuk kita stop benda macam tu. Kita ni suka blame orang punya mentality yang suka salahkan orang. Kalau apa-apa kita suka salahkan Yahudi, betul ke? Kalau mungkin dalam konteks Malaysia, salah Cina. Saya pun tak tahu Cina ni apa salah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita suka blame orang. Kita kata Yahudi ni teruk, kerja dia teruk, dia ni memang nak sesatkan umat Islam. Let me share with you. Kawan saya nak jemput penceramah untuk cakap tentang agama, beberapa agama yang berlainan. Dijemput penceramah Islam, dia charge harga Yahudi. Faham? Penceramah Islam charge harga Yahudi. Dia jemput rabai Yahudi untuk cakap pasal agama dia. Yahudi yang betul-betul Yahudi ni, dia bagi free. Yang Islam, dia charge harga Yahudi. Yang Yahudi, dia bagi free. Siapa Yahudi sekarang? We like to blame people. Kita salahkan, minta maaf juga. Sebab all this thing, kita kena datang kepada reality. Kita kena keluar daripada zon selesa kita, iaitu salahkan orang. Tuan-tuan dan puan-puan, this kind of mindset, kalau dia kata dalam psikologi, dia bukannya satu growth mindset, dia adalah fixed mindset. Fixed mindset ni ialah orang yang tak nak berubah punya. Orang yang dia suka dalam comfort zone. Macam kita dekat sekolah, kalau kita 30 orang, memang pelajar-pelajar yang malas, tak nak buat kerja sekolah, so kita gang up lah, tak nak buat kerja sekolah. Tapi end up, esok beberapa pelajar, dia submit, dia hantar kerja sekolah kepada cikgu. Dan kerana mereka hantar kerja sekolah, kita 30 orang kena denda dengan cikgu. Apa yang 30 pelajar tu akan buat? Adakah mereka akan pergi kepada beberapa pelajar yang hantar kerja sekolah tu, dia kata, korang ni rajin lah, boleh ajar kita orang tak? Teknik-teknik korang boleh siapkan kerja sekolah ni. Kita tanya macam tu tak? Ataupun kita akan pergi salahkan mereka. Kita akan pergi kepada mereka dan kata, korang ni belagak sangat buat apa? Tak buat
sama-sama tak buat lah. Sebab korang lah. Kami kena. Aku bagi warning kat korang lain kali korang buat kerja lagi, okay, korang siap. No. Kenapa dia nak bagi warning kepada orang yang buat benda yang betul? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, dia malas nak berubah. By blaming apa? Orang lain, kita tak payah buat apa-apa. Kita relax aja. Sama juga, kita suka salahkan missionary Christian, edarkan Bible. Not that I agree or disagree, benda itu cerita lain. Boleh tanya dalam sesi soal jawab. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita suka blame Kristian, nak memurtadkan orang dengan bagi duit. Kristian, lepas tu offer ni, Kristian buat ini, orang Kristian dakwah sana dakwah sini, buat sebaran agama mereka. Well, tuan-tuan dan puan-puan, orang Kristian buat kerja itu sebab satu seruan yang dikatakan daripada Jesus Christ dalam Gospel of Matthew bab 28 ayat 19. Go to the world and preach to them the gospel. Baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Kerana ayat itu, mereka nak pergi selamatkan orang daripada api neraka. They are just merely doing their job. The problem is, kita blame mereka, kita buat tak? Kita salahkan Kristian, kata, oh Kristian ni suka bagi duit, bagi bantuan, lepas tu buat tuition terbuka, tuition percuma. Now let me ask you, kita di Malaysia 60% lebih adalah Muslim. Kita ada duit zakat. Kita orang Islam adalah majoriti. Kita ada duit. Kita buat tak kelas percuma dekat surau dengan masjid? We don't do. Saya tak kata semua. Ada yang buat. Missionary sanggup jalan daripada satu rumah perumahan ke taman perumahan yang lain semata-mata nak edarkan Bible, nak edarkan risalah mereka. Kita buat tak? Wahal kalau ikut di Malaysia, surau dengan masjid berpuluh-puluh ribu. But why do we do it? Kita salahkan mereka. Oh, mereka ada van khas untuk bawa orang yang bukan Kristian untuk pergi ke gereja. Now, kita ada van jenazah, tapi tak ada van bawa bakar jenazah. So we keep on blaming people, but we are not doing our job. And this is our problem, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu saya tak akan mampu mengubah dunia. Dan saya memang selalu cakap benda yang sama saja. Sebab itu topik saya, siapa yang dah pernah dengar, tak payah datang banyak kali pun. Sebab topik saya berulang je. It's not that saya akan buka kitab macam Dr. Ahmad Jalani, dia akan buka kitab, dia akan baca tafsir, keadaan isu-isu semasa. No, I don't. Saya tak ada kepakaran itu. Kepakaran saya lebih kepada non-Muslim. Kepakaran saya lebih kepada isu-isu semasa berkaitan dengan Islam, dengan dakwah. Itu je.